Madam dah ready ke? Ya, hello. Hello. Ah, Madam tak buka kamera? tak buka lagi ya? Okey. Boleh dah. Nampak? Alright. Nampak. Okay. Okay, good morning Madam. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa hari ini. So, kita orang daripada Cost Marketing jalankan IW hari ini untuk subjek Purchasing and Merchandising Management. Okay, tujuan utama IW ni, kita orang nak tahu tentang pelaksanaan farmasi semasa pandemik COVID hari tu. Okay. Sebelum kita ke soalan lanjut tu, boleh tak Madam ceritakan sedikit background tentang LOGB Farmasi ni? LOGB Farmasi itu dia community pharmacy lah. Kita involve dalam retailing. Retailing maksudnya kita jual lah. Jual-jualan harian. Jual-jualan obat lah. Obat dengan vitamin, dengan kosmetik pun ada sikit lah. So, company saya sudah dekat 9 tahun berniaga di dataran Austin lah. Setakat ni kita ada 3 cawangan. Satu kat dataran Austin, satu kat Mane, and satu kat Bukit Payung lah. Dekat dataran Austin tu berapa orang staff ada? Dataran Austin, kalau tak silap saya, dekat 11 orang lah. Saya nak tanya soalan kan? Involve ahli farmasi, ada juga kita jurujual lah, assistant pharmacist lah. Okey Madam, untuk soalan yang pertama ni kita nak tanya apakah isu ataupun cabaran yang dihadapi oleh company tu semasa berlakunya COVID? Contohnya masalah yang timbul lah semasa COVID hari tu. Masa COVID tu, jika kata dari segi keselamatan staff-staff, memang penting lah kerana kita dikirakan first line juga. Selain daripada nurse atau doktor kat hospital tu, kita sini bertemu dengan customer yang mengalami masalah demam, sesama, semua tu. Simptom-simptom yang dekat dengan COVID. So, masa pandemik tu, kita banyak kena restrict customer. Maksudnya customer kena duduk kat luar farmasi, kat pintu farmasi, tak boleh masuk ke dalam kedai. Just beli barang-barangan yang mereka perlu kat front door lah. So basically customer yang datang membeli, jika mereka ada demam, sesama, jurujual akan bagi obat kepada mereka, dan mereka tak boleh masuk kedai untuk shopping lah. Restriction, macam restriction number of customer masuk lah. Then masa yang teruk tu mereka duduk kat depan. And then gradually selepas MCO tu restriction movement masa tu, kita kadang-kala boleh buka untuk
berapa nombor orang customer masuk kedai saja. Let's say satu kali boleh allow 5 orang customer masuk untuk beli ubat lah. Tapi memang bukan bebas lah. Okey, selain tu macam penghantaran supply ubat-ubat tu okey tak? Atau macam tergendala ke? Sebab macam perjalanan tu restricted juga kan, terhad. Yeah. Only penduduk, resident dekat sini saja boleh beli ubat lah. Mereka tak boleh pergi ke tempat lain untuk beli ubat. Kerana polis akan restrict mereka lah. Let's say kalau dia dalam kampung mana tu, dia kena beli kat farmasi sana lah. Dia tak boleh pergi ke tempat lain. And then sekali keluar pun masa tu satu keluarga seorang saja boleh keluar kan. Seorang ke dua lah. So basically kalau let's say farmasi tempatan just kat kawasan tu dia boleh servis orang-orang yang duduk dekat sana lah, resident kat sana lah. So beneficial jugalah mereka dapat mengenal farmasi-farmasi yang berdekatan dengan mereka. Because barang macam beli obat ke, kosmetik ke, kadang-kala ada customer yang memiliki farmasi yang ada kat kawasan luar daripada kawasan duduk mereka. Mereka pergi ke bandar ke, beli ubat-ubat kat farmasi kat bandar. Tapi kalau restriction mereka tak boleh, so mereka kena pergi ke farmasi yang berdekatan dengan mereka lah. Yang seterusnya, soalan seterusnya tu, macam mana farmasi uruskan perniagaan semasa COVID, memandangkan masa tu MCO dan semua orang tak dapat keluar. Sebenarnya tak semualah dapat pergi kat farmasi. Contoh dari segi servis penghantaran ubat ke customer ke. Kalau contactless service lah, macam delivery service masa COVID ada juga. Of course, kalau berbanding dengan masa MCO tu dengan masa sekarang, masa MCO tu memang ramai yang memerlukan obat dihantar lah. Kerana sekeluarga kena COVID kan. Tak boleh keluar, kena kuarantin semua tu. So, obat-obat mereka yang perlu, mereka akan telefon ke kedai and then minta obat-obat yang mereka perlulah. Ahli farmasis akan berunding dengan mereka, bagi consultation dalam telefon lah. So, let's say kalau customer tu ada demam, ada sesama simptom-simptom yang itu, kita akan prescribe ubat yang mereka perlu untuk COVID mereka lah. Ada juga orang tua yang tak dapat keluar kerana mereka tak ada kenderaan. Masa MCO tu banyak restriction, tak boleh keluar. Dan mereka perlukan obat darah tinggi yang mereka biasa makan ke, obat kencing manis yang mereka biasa makan, kita pun boleh tolong hantar lah. Cuma atas acknowledgement of the pharmacist lah. Pharmacist tahu obat-obat yang mereka perlu tu, then kita boleh hantar lah. Of course, customer akan bayar delivery charges lah kepada pihak-pihak yang berkenaan lah. Dulu banyak macam Grab atau Tapau, rider-rider macam ni, mereka akan tolong hantar obat lah. Kalau terdesak sangat, staff-staff juga akan tolong hantar obat
masa mereka on the way balik ke rumah ke apa ke. Gitulah. Okey, dari segi staff tu, adakah macam yang bekerja tu semua masuk ke atau ikut shift ke masa MCO tu? Kita sini masih jalan shift. Masa MCO tu, waktu bekerja tu lebih pendek. Maksudnya kita boleh katakan kita buka pukul 9 and then kena tutup pukul 7 dah. Atau 6.30. So, staff-staff akan kerja masa tu lah. Setakat yang kita tahu, saya boleh ingat, semua staff ada masuk. Semua staff ada masuk. Cuma staff yang pada masa tu yang ada problem macam mengandung ke, ibu yang mengandung kita tak bagi kerja lah. Kalau staf perempuan yang mengandung, kita panggil dia rehat kat rumah. Instead of kerja kerana mereka lebih vulnerable lah. Kata senang nak dapat COVID kan. So kita tak nak dia ada risk lah. Soalan nombor 3 tu, Madam. Macam mana company buat untuk memastikan aktiviti perniagaan berjalan lancar dan teratur? Macam hari tu kan ada masalah yang Panadol tak ada tu kan, tak ada stok tu. Macam mana company handle benda-benda macam tu? Tahu kamera saya tak boleh jalan lah. Kamera saya tak boleh start, tahu kenapa. Dengar tak saya cakap? Dengar. Tak apa, Madam. So, masa MCO tu, ubat macam Panadol tak ada masalah. Actually, pada masa tu okey lagi. Selepas MCO tu, yang masa mereka sudah so-called batal semua MCO, restriction movement semua tu, semua orang boleh keluar beli obat. And pada masa tu, kilang-kilang yang atau distributor yang distribute obat tu, mereka underestimate market punya keperluan. So, tak sempat nak buat paracetamol, Panadol. Tak sempat nak deliver juga kerana Panadol tu I think kena deliver daripada country negara lain lah. So Panadol tak sempat nak masuk. So sampai hari ini pun kita masih ada problem bekalan Panadol. But problem ini sudah kata tak teruk sangat dah kerana ada brand-brand lain. Maksudnya jika kita tak ada Panadol, kita juga ada obat seakannya. Maksudnya kandungan Panadol itu paracetamol, kandungan obat itu dengan company lain ada. Faham tak? Faham? So kita ada company like generic company yang ada paracetamol production lah. Sebelum setengah tahun, I think few months sebelum ni, ada banyak problem dengan paracetamol. Tak dapat raw material dia ke, tak sempat nak buat ubat tu ke. So biasa ini ambil berapa bulan untuk selesai lah. But so far kita cuba dapatkan obat-obat yang sources yang sama untuk ganti obat yang tak ada.
So kalau company A tak ada ubat ni, kita order dengan company B gitulah. Tapi make sure sentiasa ada ubat dalam farmasi lah. Tapi ada customer yang nak saja Panadol tu, saya tak boleh tolong lah. Kalau mereka tak nak follow makan paracetamol brand lain, mereka nak Panadol saja. So mereka terpaksa tunggu atau pergi cari farmasi lain, tengok mereka ada remaining stock tak lah. Dekat farmasi saya biasa Panadol tu, kalau Panadol tu satu batch masuk, let's say dalam 12 kotak tu, dalam sehari 2 kita habis stok tu. Sangat demanding lah ubat ni. Tapi kalau jika mereka okay dengan substitute, then paracetamol boleh digunalah untuk demam, untuk kawal tahan sakit semua tu lah. Boleh follow tak? Boleh. Boleh ya? Kan Madam ada cakap tadi yang ada penghantaran apa semua kan. So customer nak dapatkan ubat-ubat tu melalui macam WhatsApp dengan call je lah. Dia boleh WhatsApp, dia boleh call. WhatsApp lebih teliti kerana kita akan beritahu dengan sort of black and white lah. Okay? So mereka kata, mereka complain, saya ada demam, saya ada sesama. So kita boleh nampak dia tulis tu, dia dalam WhatsApp tu, dia nak ubat apa. So masa kita reply pun, kita akan reply dengan perkataan yang dengan cadangan kita lah. So semua, everything in black and white, senang lah. Kalau dengan telefon, kadang-kala telefon tu tak apa jelas lah. Okay. Sebab yelah kalau telefon pun tak boleh nampak kan macam muka ke tengok spesifik ubat. Ya. So dengan WhatsApp, you boleh video call, you boleh guna typing perkataan punya. Kita pun senang nak nasihat lah. Gitulah. Okay, Madam, untuk soalan seterusnya ni, soalan last Okay, macam mana company ingin memastikan pengguna ni berpuas hati terhadap servis yang diberikan oleh... Tak dengar? Okay. Dengar dah. Okay. Macam mana company nak memastikan pengguna ni berpuas hati terhadap servis yang diberikan oleh LOGB Farmasi ni? Contohnya daripada layanan staff kepada customer, quality produk, macam tu. Kalau dari dengan saya, memang kita cuba setakat kita bolehlah berusaha untuk bantu customer dengan keperluan mereka. Kita cuba secepat mungkin atau berusaha untuk tolong mereka yang dia perlulah. Let's say for example COD, delivery semua tu kita akan urus secepat mungkin lah. And then I think lebih penting tu informatif lah. Maksudnya kita kena inform customer pukul berapa kita hantar, macam mana nak guna ubat itu, macam mana bayaran, semua tu dengan jelas, informatif dia, information yang kita bagi tu teliti, customer tak akan komplain. Customer kadang-kadang customer tahu, understanding lah, sabar lah. Tapi kalau jika macam biasa kita akan bagi cadangan
yang mereka perlu, and then tolong uruskan barang-barang yang mereka perlulah, yang penting tu lah. Jika barang tu tak ada, kita akan beritahu mereka bila kita boleh dapatkan barang itu bagi mereka, and then mungkin akan call back ke, suruh mereka datang balik ke, apa ke, atau dari segi delivery service, jika order mereka dah capai, kita akan beritahu mereka lah macam mana nak pukul berapa mereka boleh dapatkan ubat mereka lah. Itulah. Okay. So tadi Madam ada cakap dekat farmasi ada jual barangan kosmetik juga kan? Okay. So kualiti barang tu macam mana? Mesti ambil yang berkualiti tinggi dah kan? Kita memang ambil yang kosmetik yang sudah daftar. Atau kita kena make sure kosmetik punya source tu adalah genuine lah. Maksudnya dia tulisnya dia genuine from the origin lah. Jika barang tu tak register ke, macam kita rasa was-was, kita tak akan ambil lah. Okay. Yang lain ada soalan lagi tak? Ada nak tanya, kalau pekerja dekat farmasi tu, ada tak ambil apa-apa program untuk jalankan farmasi tu? Extra program ke? Khusus ke? Extra program. Setakat ini kita ada program daripada company-company yang jual ubat, jual vitamin pun ada. Kita ada so-called ceramah lah, macam akan ajar tentang ubat, cara guna ubat, atau recommendation of supplement yang mana, yang supplement apa untuk apa, ada ajaran lah. Kita panggil further study lah. Okay, Miss, faham. So, anyone ada soalan lagi tak? Buat masa ni tak ada dah. Tak ada dah. Okay? Okay. So, siap dah lah? Itu je, Puan. Okay, itu je Madam. Okay. Thank you so much Madam. Thank you so much. Thank you.